Michelle. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang menonton, viewers kita yang menonton sekarang ni kita punya siaran. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Jadi warga viewers sekalian kan, seperti yang anda lihat lah dekat belakang saya ni, ada nama Andalusia Tijarah kan di sini. So siapa yang tahu Andalusia Tijarah ni dia tahulah background dia, tapi siapa yang tak tahu ni saya beritahu. So Andalusia Tijarah ni seperti yang anda tahu adalah syarikat yang mula beroperasi penuh pada bulan Mac lepas. Bukannya tahun ni tapi lepas. So hanya dalam setahun lebih lah juga. Tapi mungkin bagi yang siapa yang rasa macam untuk setahun lepas tu masih kecil syarikat tu, ini adalah syarikat yang sangat berpotensi dan dia punya bisnes, orang panggil market bisnes ni agak besar juga, disebabkan oleh bantuan dengan sokongan dari jemaah dan pelanggan-pelanggan. Kini syarikat bertambah maju dari segi perkembangan dan juga servis yang ditawarkan. Jadi Andalusia Tijarah ni diwujudkan kerana permintaan takaful yang tinggi dari semua kan. Jadi dari kerjasama Etika dan Andalusia Travel Tours sediam berhad, maka terbentuklah Andalusia Tijarah ni yang akan membincangkan ataupun yang akan menguruskan apa-apa financial ataupun pengurusan kewangan yang ada pada jemaah semualah. Ada masalah kewangan boleh cari kita semua kan. Dari segi kita ada kan, kita sediakan adalah Trip Care 360. Maksudnya kalau anda tuan-puan pergi bercuti semua kan, jadi perlukan dia macam perlindungan lah kan. Perlindungan dia punya kewangan. Saya cakap takaful atau insurans lah kan. Jadi boleh pergi kepada kami dan subscribe atau belilah kan. Kita ni macam one stop center One lah. stop center. Semua ada. Jadi kalau nak pergi travel, boleh ambil perlindungan dengan kami. Lepas tu kalau siapa yang nak buat live ke, ataupun siapa yang nak buat fire takaful, ataupun yang hari ni punya tajuk lah hari ni kan, siapa yang nak buat fire takaful, boleh berusaha dengan kami juga. Lepas tu tak perlu macam susah payah, kita akan sediakan servis yang sangat mudah dan sangat terbaik. Lepas tu kita ada juga takaful kenderaan, iaitu kita panggil Road Tax Friend lah, brand kami. Jadi kalau siapa yang nak renew road tax ataupun nak claim ke apa kan, dah ambil dengan kita, lepas tu nak claim,
lepas tu nak minta coverage lagi lebih kan, semua kan, yang lebih terperinci dan sesuai macam saya cakap minggu lepas minggu lepas. So bolehlah pergi berhubungan dengan kita lah kan, berhubung dengan kita. Jadi kita boleh berikan ataupun kita berikan servis yang kita sediakan ni secara baiklah pada tuan-puan. Jadi Andalusia ni bertempat di sebelah Andalusia Travel Tours ni. Dia sebelah je. Dia bersama dengan Desa Pandan punya bank, iaitu Bank Rakyat lah kan. Jadi siapa yang nak cari juga, nak masuk office kami juga, nak berjumpa dengan staff-staff kami yang akan berurusan tentang kewangan anda, boleh pergi ke just search je Andalusia Tijarah ataupun Andalusia Travel Tours. Lepas tu sebelah dia boleh jumpalah kita punya kedai lah. Lepas tu masuk je. Lepas tu kita akan welcome kan. Kita akan orang panggil macam mengalu-alukan lah. Kita sangat mengalu-alukan. Datang je. Tapi time-time PKPB ni, MCO ni kita tak beroperasi macam biasa lah. Kita akan beroperasi pukul 10 pagi sehingga pukul 2 petang sahaja. Dan kita hanya bekerja 3 hari seminggu. Jadi kita akan selalu update dalam live kita bila kita buka. Betul. So maksudnya macam lepas ni, sebab kita pun akan patuh KKM lah, saya cakap lah kan. So kita ikut benda ni. Tapi apa-apa, kalau siapa yang tak sempat datang office, boleh je WhatsApp kami saja terus. Ataupun pergi kat channel Rotex Friend ni, page dia ni, boleh tekan link untuk berhubungan kita lah. Boleh email, boleh WhatsApp, boleh call pun boleh, tak ada masalah. Jadi hari ni kita punya tajuk adalah startup business versus perlindungan takaful. Ini adalah subtopik untuk fire takaful yang kita akan bincangkan hari ni. Mungkin ambil yang ringkas je lah kan. Kita akan bincangkan sedikit secara santai lah dengan anda semua. Kerana saya tahu ramai orang yang ada yang ambil, ada yang tak ambil, ada yang tak tahu pun dia ambil ke tak. Jadi hari ni kita akan bincangkan tentang tu lah. Jadi saya akan paskan kepada Miss Sarah yang akan terangkan lebih lanjut dan juga lebih mendalam tentang apa tajuk kita ni, startup business versus perlindungan takaful ni. Jadi saya paskan Miss Sarah. Assalamualaikum, saya Miss Sarah, orang yang bertanggungjawab dalam fire department untuk Andalusia Tijarah. Jadi apa-apa pasal fire boleh berjumpa dengan saya atau bertanya kepada saya sepanjang kita bersiaran ni sampai pukul 12 nanti. Apa-apa soalan boleh tanya dan saya akan cuba jawab. Kita recap baliklah isu-isu yang kita dah buat, kita dah sembang untuk 3 ke 4 live sebelum ni. Saya percaya yang ramai dah faham, tapi apa kata kita ulang balik, kita recap balik. Kita bukan hari-hari tengok kan. Jadi kita akan recap balik 3 kategori untuk takaful kebakaran ni. Satu adalah house owner, pemilik rumah. Kedua adalah householder, yang tinggal dekat rumah tu. Yang ketiga ni dia special sikit, dia untuk SME, untuk peniaga-peniaga lah, untuk businessman dan businesswoman semua. Okey. Jadi kalau kita cakap pasal SME ni, SME kalau dalam singkatan dia adalah self-made entrepreneur lah kan. Tapi dalam bahasa Melayu adalah PKS, perniagaan kecil. Ini untuk perniagaan punya. Okey, kita ada Mas Maya. Mas Mia dengan Lia Syahlia. Okey, tahu salah sebut. Okey, cakap hai, okey. Hai, terima kasih sebab dah join kita punya live hari ni. Saya pun assalamualaikum lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum juga. Kita bagi salam kan. Okey. Jadi bila kita cakap pasal SME ni, di Malaysia ni semenjak 2010 macam tu, orang panggil rate perniagaan di SSM ni, orang berdaftar untuk buat SME ataupun untuk buat perniagaan kecil ni sangat orang panggil menggalakkan dan sangat tinggi lah. Over time memang setiap tahun akan menaik, akan meninggi. Sebab bila kita tengok ramai rakyat Malaysia ni dapat nampak peluang dalam perniagaan ni, SME ni, perniagaan kecil ni. Lagipun mungkin nama dia perniagaan kecil kan, tapi setengah orang tu nama SME tapi memang besar lah, dia ada bangunan lah, semua lah, macam-macam lah. So sampai dia pun dah jadi orang panggil
CEO dah kan. Dia tak perlu dah jaga manager macam manager dah. Betul. So jadi benda ni saya nak tekankan. Sekarang kita cakap pasal startup business. Kalau nak cakap pasal startup business ni, kita ikut kriteria jugalah, kriteria kita. Kalau contoh macam orang pun tak tahu dia ni berniaga, ada orang kata dia berniaga dekat tepi jalan je kan. Ada orang kata dia berniaga, dia buka adalah apa orang panggil franchise ke apa kan. Ada orang berniaga dia kata dia dah besar dah ada semua macam-macam, kereta lah, ada bangunan, department semua kan. Jadi apa startup business ni yang mana satu kan, mesti orang tak tahu kan. Jadi saya akan terangkan sikit lah. Untuk startup ni selalunya orang yang sales daripada 500,000 ke 1 juta juga. Tapi ikutlah, kalau yang bawah lagi tak ada masalah lah benda tu lah. So lepas tu apa yang ada, dia akan buat dia ada branding dia sendiri yang bukannya, kalau zaman sekarang SME dia tak akan buat perniagaan yang biasa-biasa, yang macam dia jual kuih-tiaw, dia jual kuih-tiaw je. Tak, dia akan letak branding dia. Betul. Contoh dia letak Queen's Kuih-tiaw contohlah kan. So lepas tu memang startup business punya orang panggil pengaruh tu memang tinggi dari segi branding dia orang. So dia akan buat branding. Itu adalah startup business salah satu dia. Lepas tu yang penting dia orang punya apa tu financial dia akan jaga dengan baik benda tu. Itu startup business. Sebab kalau dia dah buat 500,000 kan, ataupun dah buat 10,000 lah, senang cakap 10,000, lepas tu kalau dia tak jaga duit tu, memang duit tu akan hilang semua kan. Kan, pergi kepada owner je kan, pergi kepada orang tu. Pekerja tak dapat gaji, benda macam tu lah. So startup business ni dia kena jaga benda tu juga, iaitu financial, orang panggil cushion ataupun financial coverage, perlindungan financial ni. Jadi itu kalau kita sebut startup business. Lepas tu kalau kita cakap growing pula, untuk orang growing ni, kalau siapa tahu bisnes growing ni, selalunya kalau saya tahu, growing ni adalah bisnes yang dia perlukan branding yang lagi kuat daripada startup ni. Contoh kalau macam startup, dia akan letak dekat dia punya produk saja. Tapi untuk growing ni dia akan letak di mana-mana saja kan. Dia akan letak, okey, kita ada komen dari Raizam Jebat. Salam Tuan Haziq dan Miss Sarah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini kita boleh jawab salam lah. Tadi yang hi tu susah sikit. Kita hi je lah kan itu. Kita hi je. Okay. Tapi terima kasih lah sebab menonton jugalah. Betul. Kita sangat appreciate juga kerana anda menonton. Lepas tu anda boleh share dekat kawan-kawan ke, ataupun siapa yang nak buat bisnes, yang buat SME, ataupun anda sendiri kan. So anda dengar dengan share lah dengan kawan-kawan anda. So saya sambung balik tadi yang growing pula. Growing ni adalah sebab saya sebut tadi branding kan. So branding dia bukannya dari segi produk je dia akan tampal stiker branding dia. Dia akan letak di mana-mana. Contoh macam dekat pen dia akan letak, dekat kereta dia akan buat stiker. Lepas tu dia akan buat dekat bangunan dia, contoh bangunan atau gerai dia akan letak papan tanda yang besar macam tu lah. So kita ada Rafiza Ibrahim join lah. Terima kasih lah kerana join kita lah. Terima kasih. Jadi untuk semua tuan-puan ni, minta tuan-puan dengar betul-betul kita punya penjelasan dan kita punya orang panggil simple explanation, supaya nanti apa-apa jadi, contoh macam tuan-puan nak buka bisnes ke, ataupun ada kawan-kawan ataupun ada keluarga yang buka bisnes, nak secara bisnes yang betul kan, tak nak ada masalah, tak nak ada apa-apa berlaku. Contoh macam ada orang panggil macam bencana juga. Ya, betul. Lebih kurang macam tu. Okey, bencana juga kan, musibah kan. Jadi benda tu tak akan kena, kalau ada orang tu bila kena musibah, bisnes dia akan jatuh teruk, memang sampai jatuh, panggil kena rock bottom lah orang panggil kan. Jadi kita nak elakkan benda tu supaya kita boleh mengurangkan kadar kerugian dan kadar orang panggil kerosakan bisnes itu sendiri. Jadi saya sambung balik untuk yang growing ni. So yang lain apa yang kita perlu buat adalah A-class management team kan. Untuk growing punya business ni dia perlukan management team kelas yang memang dahsyat kan, supaya nanti contoh kalau macam bahagian untuk orang yang jual barang tu tersebut kan, barang tersebut tak ada masalah, orang akan beli punya kan. Lepas tu masuk bahagian untuk operation yang akan buat benda tu kan, barang tu sendiri pun tak ada masalah juga kan, sebabkan kita ada management yang baik. Lepas tu dari segi kewangan pula ada orang panggil accountant ataupun pengurus duit, HR ke apa kan, yang akan menjaga dan memastikan bisnes ni nampak ada untung dia semua kan. Lepas tu tak akan, untuk macam accountant ni dia akan ambil
orang panggil kira risiko, yang mana kalau bisnes dia apa-apa jadi, berapa kerugian dia kan semua. Tapi betul. kalau dia bijak, kalau accounting tuan-puan bijak kan, akan ambil fire takaful ni kan. SME takaful ni, BISCAN ni orang panggil lah. Jadi itu untuk growing kan. So kalau untuk expansion ni, dia adalah bila kuih tiaw ni ada dua. Satu Queen, lepas tu kita dah buat lama lah bisnes tu. Lepas tu ada bisnes lain pula, ada orang masuk. Nama dia Prince Kuih Tiaw pula kan. So macam mana pula kan, tengok Prince Kuih Tiaw ni orang laku pula, orang banyak beli kan. Kita takut kita punya juga. So apa yang kita perlu adalah rebranding kita yang terbaik. Itu yang kita kena ada, supaya nanti kalau Prince ni naik kan, kita tak nak lah kita apa tu macam sabotage dia, tak. Kita nak biar sama-sama naik. So Prince ni naik, kita pun naik juga kan. Lepas tu kita pun ada dominasi yang baik, yang sihat dengan orang panggil sektor kuih tiaw punya perniagaan ni lah, market perniagaan kuih tiaw ni, contoh lah saya beritahu lah. So lepas tu sebab tu kita nak elakkan dari segi nanti orang letak lah macam-macam lah, santau lah kan, letak tangkal lah, pakai ni semua kan. So kita nak elakkan benda tu kan. Cara dia adalah apa, kita kena buat contoh sistem agent sendiri kan. Contoh kita ada referral, sistem referral sendiri. Contoh kita bagi tahu kat pelanggan kita bagi tahu yang kalau apa tu, terima kasih lah, kita bagi tahu terima kasih kerana membeli dengan kita, kita kan, produk kita semua. Tapi kalau tuan-puan bagi tahu ataupun bagi tahu keluarga atau kawan-kawan, kita akan bagi diskaun ataupun ada ganjaran-ganjaran tersebut lah. So okay, kita ada Muhammad Ismail join juga. Terima kasih. Okay, terima kasih. So jadi itu kalau kita nak cakap sikit pasal bisnes ni. Jadi kan tadi kita tengok macam besar pula kan, dari segi growing, expansion ni. Tapi kalau kita tengok balik, startup ni itu adalah benda yang paling penting. Kalau kita nak pergi growing atau expansion punya business, kita kena start dulu dengan startup. Apa-apa kita kena mula dari kosong dulu. Jangan kita ni nak terus naik tinggi semua terus kan. Kita nak terus orang panggil untung besar kan. Lepas tu kita nak terus macam kita nak cut cost semua benda supaya kita dapat keuntungan yang besar. Jadi lepas tu kita akan cut cost dari segi perlindungan kita lah, kita punya SME punya takaful tu. So kita tak nak benda tu berlaku, sebabkan apa-apa jadi dengan bisnes kita, kalau kita tak ada SME takaful ni, dia akan terus memang jatuh teruk kita punya bisnes. Jadi cara dia adalah kita ambil SME takaful. So saya ada itu topik yang agak menarik lah untuk hari ni kita buat kan, startup business punya kan topik. So apa saya akan tanya, sebab saya dah bagi explanation untuk saya sendiri. So saya akan minta Miss Sarah untuk explain, terangkan sedikit tentang startup business ni. Boleh tak bagi apa maksud dia startup business ni? Tadi separuh tu Tuan Haziq dah dah conclude kan. Tapi itu bahagian yang macam mana dia nak expand business tu lah. Tapi ini saya nak bagi tahu startup business ni senang cerita, new business lah. New CEO yang muda-muda sekarang ni. Sekarang orang-orang muda dah banyak nak buat berniaga. Betul. Start daripada apa? Senang jual makanan. Jual nasi ayam lah, jual ni lah, jual tudung lah. Itu pun dia dah boleh buat bisnes tu. Betul. Kalau dia garap lagi apa-apa kan. Sekarang startup bisnes ni macam cendawan tumbuh lepas hujan. Ada je bisnes baru, ada je orang-orang muda ni buat apa semua. Saya rasa sikap daya saing nak berniaga ni bagus lah. Betul. Sebab kawan-kawan saya pun banyak yang buat bisnes, ada je. Bisnes tudung lah yang saya nampak sekarang ni banyak. Makeup apa semua. Jadi mungkin mereka inginkan new adventure. Satu tak nak makan gaji. Betul. Kalau makan gaji ni banyak restriction dia. Jadi mereka ni saya tabik lah, sebab mereka berani keluar dari comfort zone. Mulakan adventure yang bukan semua orang boleh apa ni orang cakap, boleh lalui benda tu. Jadi dia kena berani lah. Startup business ni kita kena ada satu tu je lah, berani. Berani ambil risiko. Tetapi risiko banyak kita nak tengok sebenarnya. Dia bukan sesenang aku nak buat bisnes tudung lah esok. Tapi apa benda? Dia tak tahu. Tak tahu apa benda. Kita nak cover apa, kita nak kita nak gajikan orang, kita nak beli ini, nak sewa itu, nak sewa ini. Betul, dia kata macam dia nak kena buat sendiri ke tudung tu. Ke dia kena beli stok ke apa kan. Jadi tak tahu benda tu lah. Benda tu
kita panggil flow lah, flow of flow. business dia. Jadi bukan suka-suka buka mata nak buat bisnes hari ni. Tak macam tu. Dia kena banyak preparation. Okay. Jadi bagi itu antara maksud startup business untuk Misara bagilah. Jadi kalau macam untuk startup business ni, apa pandangan Misara ni? Macam pandangan Misara. Macam saya cakap tadi lah, dia ada flow dia, flow of business dia. Flow ni saya nampak lah sangat baik sebenarnya, sebab sekarang ni pun keadaan memang tak mengizinkan. Betul. Kewangan apa semua. Jadi survival mode lah orang panggil. Kita tengah susah sekarang ni kan. Jadi bila kita tengah susah, kita macam mana aku nak survive ni. Jadi dia ada banyaklah idea nak buat nasi tu lah, nak buat itulah, nak buat inilah, untuk kebergantungan hidup dia. Betul lah. Ada yang macam survive, ada yang nak survive, ada yang macam, sebab kita kan manusia, memang kita nak buat benda tu, kita nak benda lebih juga. Kita tak semestinya kita nak untuk sara makan saja. Mungkin kita nak kemewahan sedikit lah kan. Contoh macam kereta mewah sikit lah. Ada kereta, ataupun kita nak bagi dekat ibu bapa kita kan. Allowance, lebih macam allowance juga kan. Jadi sangat penting jugalah startup business ni, ataupun kita panggil SME juga di Malaysia, yang orang sekarang dah sedar lah benda tu. Orang cakap apa, kita ni yang masih kerja makan gaji, kita tak nak compare antara startup business, kita buat business sendiri, dengan kita bekerja dengan orang. Betul. Dua-dua ada pros, dua-dua ada cons, ada kontra dia. Kalau bagi startup business ni, kita boleh kawal kita punya perbelanjaan, kita boleh kawal apa yang kita beli, apa yang kita, jadi keuntungan, kerugian tu atas kita. Jadi kalau kita makan gaji ni, itulah salah satu kontra dia, ialah kita hidup paycheck to paycheck. Contoh 2,000 dapat, 2,000 lah keluar. Macam tu. So itu memang bagi orang yang contoh dia nak buat simpanan semua kan, memang agak sukar sebenarnya. So macam sebenarnya kalau ikutkan SME ni tak semestinya macam dengan brand sendiri pun kan. Sama ada kalau macam orang panggil intrapreneurship kan. Maksudnya dia tolong orang punya bisnes ke apa kan. Betul. Itu memang kebanyakannya ada banyak macam tu juga. Bila dia tengok dia tolong bos dia buat kuih tiaw macam biasa kan, dia kata masak je lah kan, jual je lah kan, tak kisah kan. Lepas tu tapi dia tengok bos dia ni macam banyak pelanggan juga datang kan. So satu hari tu, bila mungkin lepas dah 2 tahun ke kan, 5 tahun kan, dia dah setia, dia dah boleh jaga kuih tiaw punya gerai tu, bos dia tak ada dah kan. Bos dia kata okey, dia nak buka cawangan dekat tempat lain ataupun gerai dekat tempat lain kan. So dia buka juga. Lepas tu bos dia kata okey, sebab kamu jaga untuk bahagian ni, branch ni, so dia akan bagi tinggikan lagi gaji. Lepas tu mungkin dengan allowance sekali. Lepas tu dengan apa orang panggil possibilities rate untuk dapatkan share kan. Betul. Share dalam orang panggil keuntungan tu. Jadi itu sangat penting lah. Kita Tuan Haziq asyik cakap pasal kuih tiaw je. Encik Rahizam pun cakap macam sedap je dengar kuih tiaw Tuan Haziq share ni. Kata tak sabar nak tahu tips perlindungan takaful untuk SME dan boleh share benefit yang boleh diperolehi kan. Sebab kita tengok kan, bila ada perlindungan ni, tengok bisnes macam kuih tiaw je pun kan boleh orang panggil grow dengan elok semua kan. Memang itu salah satu faktor kenapa dalam bisnes SME ni yang berjaya dengan yang tak berjaya. Ada ramai orang tak tahu benda tu. So sebabkan dia ada perlindungan tu, yang bayar hanya mungkin kita boleh bagi orang panggil sneak peek jugalah berapa. Macam mana tu? Bayaran SME tu paling rendah. Bayaran SME untuk setiap tahun. Dia macam mana cakap macam mana? Dia macam mana cakap, kita tak boleh nak bagi tahu harga ini, harga itu. Dia ikut nature of business tu sendiri. Lain business, lain dia punya apa orang panggil market value dia. Jadi kita pun tak mahal lah, tak adalah sampai 700, 800 sebab ni annual, bayaran tahunan. Dia bukan bayar bulan-bulan. Jadi dia bayar setahun tu. Jadi dalam 200-300, tapi ini apa yang minimum lah, 200-300 untuk SME, bukan untuk rumah ini untuk SME.
Oh, okey. Okay. Hari ni tak adalah saya nak cerita pasal macam mana nak buat bisnes. Macam mana tak nak adalah. macam nak buat startup bisnes. Sebab saya bukannya expert sangat tentang hal tu. Dan saya pun bukanlah expert sangat tentang perlindungan takaful ni. Cuma kita ada knowledge lah. Saya pun dah kerja lama. Jadi saya cuma nak share apa yang saya tahu, dan saya nak share apa yang saya dah buat dengan pelanggan-pelanggan kita sebelum ni. Betul. Kita nak kongsikan saja apa yang ilmu-ilmu yang boleh kita kongsikan. Saya tak adalah nak suruh semua orang ikut ni, kena dengar ni. Tak adalah macam tu. Kita cuma nak bagi awareness. Sebab mungkin ada orang dah buat, cuma dia kata betul dia ada awareness tu, tapi dia pernah bagi tahu tak dekat rakan-rakan dia semua. Betul, saya ada customer, dia memang ada perlindungan takaful ni. Bila kita tanya ada ke? Ada, saya dah ambil. Tapi cover apa dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu. Dia main subscribe je. Jadi kita pula yang kena baca balik polisi-polisi lama dia, kita terangkan balik ini cover ni, ini pula tak cover. Jadi dia pun terkejut, ya ke? Saya bayar sekian-sekian harga tapi saya tak tahu apa yang saya dapat, apa yang saya ni. Ini penting lah sebab dia orang startup business ni dalam kepala dia cuma aku nak sewa office, aku nak gajikan orang, aku nak ni. Tapi benda insurans ni last kali letak. Betul. Takaful ni last kali letak. Lepas tu itu yang sikit-sikit, yang contoh dia ada peruntukan yang sikit-sikit tu, dia pas je terus kat takaful. Bila tu dah ada sikit lebih, okeylah, ambil je lah takaful. Jadi itu yang kita panggil step yang salah jugalah sebenarnya. Itu kesilapan lah tu. Kesilapan pertama yang dia buat. Sebenarnya startup business ni takaful kena letak di bahagian utama lah sebelum memulakan satu-satu bisnes. Okay, so saya nak tanya juga lah, dalam bisnes ni kan, apa banyak preparation dari segi segi mental dan fizikal kan, dari segi documentation, apa yang perlu sediakan untuk ambil kira kan, startup bisnes ni adalah salah satu contoh yang boleh kita tengok adalah berapa banyak dokumen yang perlu kita sediakan lah, keperluan pejabat ke kan, pengambilan staff dan lain-lain juga kan. So saya nak tanya Miss Sarah jugalah, bagaimana menurut Miss Sarah tentang perkara ini? Macam mana kita nak sediakan untuk startup bisnes? Macam mana kita nak prepare lah? Okay, macam saya cakap tadi, saya tak nak lanjutkan pasal macam mana you nak bentuk satu-satu bisnes tu. Betul. Cuma kita nak bagi tahu, yang macam saya cakap, takaful ni kita kena pindah dia punya kedudukan. Betul. Daripada yang terakhir, dia kena jadi yang nombor 2 ke, nombor 3 ke. Dia punya priority ataupun kepentingan dia jugalah. Kalau macam contoh kita nak buat bisnes, okay, saya ada 10 priority dan nak buat bisnes ni, nak startup bisnes ni. Betul. Jadi dalam 10 tu, salah satu tu mesti ada takaful. Dia bukan etc. Dia bukan yang hujung-hujung. Ya, dia bukan dan lain-lain. Dia macam kalau kita naik basikal lah kan, kita kena letak helmet tu kan, pelindungan kita kat kepala kita, kat atas sekali. Apa semua yang kita perlu. Itulah takaful sebenarnya. Tak pernah lagi orang letak dekat bawah, kat kaki lagi. Orang tak pernah pakai helmet dekat motosikal, basikal dekat kaki kan. Betul. Jadi sama juga macam takaful ni. Sebab apa-apa bila jatuh kita ada helmet kan. Betul. Takaful tu macam helmet jugalah. Jadi kalau contoh kita pakai kaki kan, ataupun kita pakai yang kecil punya lah, yang bentuk ibu jari je kan, jatuh kita nak pakai helmet tu dah tak boleh dah. Sikit je boleh cover hidung kita lah. Cover hidung je. Yang lain macam mana? Jadi sama juga macam takaful ni, sebiji memang sama macam bawa basikal dengan helmet lah, macam tu lah. Kita jangan anggap takaful ni remeh je lah, okey je kot. Tak adalah bakar, tak adalah kecurian, tak adalah semua tu. Tapi bila nak jadi, macam mana? Kita sebenarnya mencegah tu lebih baik daripada merawat. Okey, saya nak kongsi sikit data lah dari tahun 2019. Data ni dikongsikan yang dibuat lah oleh satu syarikat takaful di Malaysia. Saya tak namakan syarikat apalah. Cuma bila dia buat survey, bila dia buat pengumpulan data tu, dia kata terdapat more than 50%, lebih 50% peniaga-peniaga kecil di Malaysia tak ambil. Tak ambil perlindungan takaful. Berapa persen tadi? 50. 50. Lebih 50%. Lebih 50%. Okay. Banyak tu. Banyak. Separuh dan lebih macam tu. Okey, kita ada Puan Zuraida Ojang join. Terima kasih kerana join dengan live kami kan. Memang minta tuan-puan macam share jugalah video ni semua kan. Mungkin
share apa, mungkin tengok dalam 10 saat ke apa kan. Tak apa, sharekan dekat kawan lain kan, dapatkan lagi 10 saat yang next pula kan. Lepas tu share lagi 10 saat lagi. Mungkin ada viewers kat sini yang memang tengah nak buat startup business pun. Betul lah. Mana Dalam tahu kan. business lah. So ada yang mungkin dia kata-kata nak buat bisnes juga, macam rasa nak buat bisnes ni rasanya kan. Uish, semangat nak buat ni. Tengok kawan dia macam banyak duit pula kan. So mungkin ada yang nak buat macam tu. So boleh share dengan mungkin dengar ataupun tengok kita punya video ni, live ni. Mungkin kalau ada yang macam ada yang nak tahu yang lain sikit tapi tentang risiko kewangan bisnes juga, boleh tengok live kita page yang akan yang lepas lah. Yang lepas semua kita ada dekat page Rotex Friend tu lah. Okay, jadi kita sama lah. Cuma kita dah boleh tengok lah daripada data ni pun kita boleh nampak begitu entengnya, macam begitu sikitnya awareness peniaga-peniaga kecil kat Malaysia ni pasal takaful ni. Sebab bila kita dengar, jangan tipulah sebelum kita kerja, masa kita sekolah dulu bila cakap takaful, bila cakap insurans je, tak payahlah. Kan, betul tak? Cakap mahal takar je lari. Tak nak kakak, tak nak apa. Bila cakap nak jual, saya ejen takaful, tak nak. Terus tutup pintu. Tapi bila kita dah bekerja, bila kita dah tahu ilmu takaful ni, baru kita sedar sebenarnya banyak benefit, banyak faedah untuk yang ni pula kita buat memang khas untuk peniaga-peniaga. Peniaga-peniaga ni dia tak ada, bukan nak cakap dia orang tak tahu, tapi dia orang kurang pendedahan. Dia tahu tapi dia kurang pendedahan. Dia cuma ingat bayar saja je. Jadi memang letak takaful tu last. Jadi apa yang pula takaful ni jadi yang priority, yang kepentingan yang utama yang mereka perlu fikirkan lah. Bagi mereka nak memulakan perniagaan ni, mereka kena faham nature of business dia apa. Apa jenis business yang dia nak buat. Risiko business dia apa. Lokasi, pengambilan staff, kos pembinaan, bil api, bil air, sewa, macam tu kan. Benda ni saya anggap benda ni remeh lah. Tapi bila kita utamakan benda-benda macam ni, insya-Allah tak ada apa pun sebenarnya. Cuma kita kena faham flow. Satu tu nature of business lah. Faham business tu sendiri. Apa you nak buat. Kalau you pun tak faham apa you buat, macam mana? So kalau macam contoh orang nak ambil, ada yang mungkin dah aware benda ni, perlindungan ni. Cuma dia kata macam dia kena ambil berapa banyak ni. Dia kata mungkin ada ikut pricing ke, tapi tak. Tapi mungkin kalau ikutkan kita tak ikut pricing. Kita ikut kesesuaian perniagaan anda. Betul. Sebab tu pentingnya kita ejen-ejen ni yang ada di Andalusia Tijarah ni, jangan risaulah. Sebab kita dekat Tijarah ni memang bila orang datang je kita akan bagi apa yang mereka tu perlu, apa yang bisnes tu perlu. Kita tak bagi dia buat bisnes tingkap, tapi kita bagi kerusi. Tak match lah kan. Tak match lah kan. Jadi kita kat sini kita punya role kita bagi tahu dia, you kena ambil tingkap. Apa yang berkaitan tingkap tu. Bukan kita bagi benda yang penyapu lah apalah yang tak berkaitan. Ini kita punya role sebenarnya. Itu satu jugalah. Macam contoh, kalau dia dah bagi tingkap, kita nak juga kerusi kan. Padahal bisnes dia tingkap kan. Bisnes dia tingkap tapi kita nak kerusi kan. So tak jadi benda tu lah. Benda tu tak jadi masalah. Tapi ikut yang bisnes tu lah. Kalau dia nak bayar lebih, kita boleh buat. Tapi apa yang kita bagi tu ada cukup dan bersesuaian dengan apa yang dia punya nature of business tu. Okay. So macam mungkin kita ni kalau, sebab benda ni simple je. SME punya orang panggil, kalau siapa yang nak ambil perlindungan ni memang simple je. Tapi kalau kita tanya soalan sikit-sikit yang mungkin orang panggil leceh jugalah kan, just jawab je. Memang sebab apa yang dia akan bantu bukannya kita saja, dia akan bantu untuk tuan puan juga. Sebab apa-apa jadi dengan bisnes, dia memang cover. Kalau yang ambil ngam-ngam, memang ngam-ngam dapat lah, contohlah kan. Tapi siapa yang lebih tu okey lah. Yang kurang tu lah yang kita akan nasihat balik. Kita kata macam yang tingkap ni dia ada orang panggil, dia ada tupai-tupai dia kan. So nak kena ada tupai-tupai juga, kena masuk juga coverage tu. So benda-benda macam tu lah. Contoh bisnes, orang panggil bisnes tingkap lah kan. Macam saya, customer saya macam yang tadi saya cerita lah, dia tak tahu apa yang dia ambil. Bila dia nak renew, dia kan annual renew kan, tahunan punya renew. Jadi bila dia nak renew, ejen yang lama lari. Ejen lama tak come back dengan new policy. Dia nak cari siapa, jadi dia cari kita Tijarah. Betul lah. Kita pun
tengok balik mana ejen you dulu ni. Betul lah. Dah ke mana-mana dah. Jadi penting kalau you dah ambil dengan Tijara, kita akan pastikan you punya flow. Kita Betul. akan jaga you punya business. Itulah. Kita ejen pun dia ada dua juga ejen. Kalau macam kita ejen kita ni, ejen yang orang panggil agency yang akan jaga ada bangunan semua. Ada orang ni ejen dia jadi ejen spy dia jadi. Ejen banyak part time lah. Kita boleh panggil macam spy jugalah. Dia hilang terus kan. Macam spy dah. Boleh nyorok semua kan. So kita tak nak benda Kita tu. ni agensi Tijara. Jadi jangan risau lah. Kita tak lari mana-mana. Betul Kita ada lah. kat sini yang kita akan jaga semua customer kita. Jadi jangan risau. Bila dah ambil dengan kita akan jaga selama mana yang you all nak Betul. subscribe Dan lah. lepas tu macam pengalaman klien sendiri memang dia orang kata memang tak ada masalah semua. Memang kalau ikutkan claim yang diorang dapat, kalau kita ikut tahun lepas memang banyak juga, agak banyak. Memang kalau cakap memang saya tak nak bagi tahu nombor dia lah, agak banyak lah. Jadi untuk siapa yang takut juga kalau nak ambil ejen lain, dia memang nak fire takaful tu kan, dia nak ambil untuk coverage untuk bisnes dia, tapi dia kata macam dia risau dengan orang lain semua, boleh ambil kita juga, tak ada masalah. Kita akan bagi apa orang panggil tips secara terperinci semua kan, orang panggil nasihat jugalah kan. Jadi kita nak ada soalan, bukan soalan lah, ada komen daripada Raizam Jebat lah. Okay, mungkin Tuan Nazik bermurah hati nak beri hadiah untuk regular viewer, contoh macam helmet ke. Okay, so macam saya lupa nak beritahu jugalah. So kalau sesiapa yang macam kita ada buat, bukan macam jual lah, kita jual kat sini, kita more to free gift lah, kita bersedekah nama dia kan. So siapa yang viewers yang boleh tanya soalan je kan, boleh dapat ni free Touch and Go punya ni. Nanti bagi tahu je alamat, kita boleh hantar terus. Free je benda ni. Tuan puan hanya tanya soalan je, jangan tanya soalan sama pula. Jangan tanya sama macam Raizam Jebat ni. So kita tak nak benda tu lah. So boleh je tanya soalan dengan kami. So kita akan bagi ni free gift, tak ada masalah benda tu lah. So lepas tu tanya apa? Saya nak tanya Miss Sarah, kalau business owner yang menyewa pejabat atau kedai, bolehkah ambil perlindungan takaful yang disediakan? Okay, ini yang memang existing business. Betul. Dia nak ambil, boleh, tak ada masalah. Ini yang kita panggil all risk kategori lah. Dia nak cover dalam, kita boleh buat, tak ada masalah. So mungkin ada orang kata macam ada ke cover semua kan, kita tak tahu. So kalau ada yang peniaga yang muda yang nak start buat bisnes ni kan, startup ni nak start berniaga ni, mungkin dah ada yang macam yang dah ada modal untuk sewa office dan lain yang berkaitan lah kan, kita cakap kan. Mungkin Miss Sarah boleh kongsikan. Ini sebenarnya soalan ni dia berkait rapat juga dengan next topik kita nak pergi juga, next soalan kita nak pergi. So saya boleh minta Miss Sarah boleh kongsikan kepada semua viewers lah kat sini, mengapa pentingnya takaful dalam startup business ni. So mungkin dia ada mungkin sebab macam tadi kan tanya tips macam tu. Mungkin lepas tu ada dia kata kuih tiaw tak sama macam mihun. So mihun tak payah cover lah, dia kata contoh kan. Business mihun tak payah cover sebab mihun ni nipis sikit kan, contoh lah, tak tahulah. Kuih tiaw ni macam tebal kan, kenyal sikit. So kena cover. So boleh Miss Sarah bagi pandangan atau kongsikan, share beberapa tips. Okay, bukan tips lah, benda ni saya nak kongsikan lah. Macam kita nak bagi mudah faham lah startup business. Selalunya orang startup business ni dia memang zero knowledge atau Betul. dia half-half je, sikit-sikit dia tahu, Google je kan. Lepas tu dengar cakap orang je, tak boleh jual ni, tak boleh jual lah. Kita macam mana kat Malaysia, bukan Malaysia lah, saya rasa seluruh dunia ni, kita ni memang suka ikut trend. Betul. Esok jual muffin, orang ni pun nak jual muffin. Tapi yang nak jual muffin ni dia tahu apa dia nak buat. Betul. Tapi yang kita ni terikut-ikut. Dia ni jual banyak untung ni. Tirulah. Tukar kan. Tapi bila kita nak buat dah stuck. Jadi kita tak nak lah macam tu. Lepas tu bila tengok bisnes lain pula, ada jual cream puff pula, tengok macam bagus, dia pergi pula. Dia pun nak buat juga. Tapi dia tak tengok diri dia ni capable ke nak buat benda macam tu. Betul. Mungkin sebenarnya dari macam dia bila dia buat muffin, dia try tak boleh, lepas tu dia pergi bertukar pula, dia buat cream puff tak boleh. Mungkin sebenarnya dia boleh buat cream puff muffin sebenarnya. Dia boleh campur sebenarnya. Itu yang kepakaran dia, lepas tu dia boleh buat bisnes yang betul. Itu salah satu contoh dia lah, saya tahu lah. Business ni dia trendy juga. Trendy. Dia sebagai satu trend juga. Kita semua benda pun trend. Kita ikut orang beli iPhone, kita nak beli iPhone. Kita beli ni, nak beli tu. Benda-benda trend ni kalau boleh
jangan ada lah sebenarnya. Sebab kita kalau nak kejarkan trend ni tak terkejar. Macam teknologi juga. Betul. Kalau kita kejar teknologi, teknologi akan sejalan. Betul. Tapi kita kena tengoklah kita punya Kemampuan juga. Kemampuan lifestyle kita. Kalau Betul. kita lifestyle kita macam tu, tapi teknologi dah macam ni, kita nak setia kejar, tak terkejar. Kita juga yang rugi nanti. Jadi Betul. yang startup business ni dia kena faham benda-benda. 5 benda nak kongsi. Dan 5 benda ni insya-Allah boleh buat startup business ni faham kenapa kena ambil perlindungan 5 benda je? 5 benda je. Oh, lepas tu memang dah faham lah terus. Faham terus. Oh, itu bagus lah. Bagus kan? Jadi saya ada 5 lah. 1. Yang pertama alam tadi kan. Kita ni tak adalah macam yakinnya kat sini memang ada bencana alam. Tak adalah macam tu, tapi kita ni mencegah, lebih baik kena merawat. Jadi kalau macam kita tengok dekat KL, kawasan macam Masjid Jamek ke apa, Kuala Lumpur. Kenapa nama dia Kuala Lumpur? Sebab base Kuala Lumpur tu Lumpur. dia berlumpur sebenarnya. Jadi sebab tu bila hujan ke apa, dia kerap air naik. Dekat Masjid Jamek hari tu hujan lebat tak berhenti, air tinggi. Kat situ kawasan yang sesak. Situ sebab tu dia punya sistem longkang saya pun tak pastilah bila dia nak baik, bila orang nak betulkan. Tapi kalau kat situ kan banyak apa office apa semua. Tapi kalau nak jadikan cerita nanti kalau banjir teruk kena you punya office, macam mana? Apa perasaan? Betul. Naik air. Kalau naik air banjir ni mesti ada kesan dokumen-dokumen kita macam mana. Ini yang kita nak jaga sebenarnya. Buatnya kita ni baru startup business. Kita tak kaji lokasi office kita tu lokasi yang berisiko flood ke apa ke, yang mudah naik air ke apa. Itu macam fact, macam siapa yang buat bisnes kat Kuala Lumpur ni, kadar banjir dia lagi tinggi lah dari Kuala Terengganu contoh kan. Contoh macam hari tu jadi kat Kelantan tahun bila 2014 rasanya. Yang banjir teruk tu. Betul. Jadi kita nak tahu risiko tu yang saya cakap mula-mula tadi. Kita kena tahu nature of business kita, lokasi business kita tu. Contoh dia dah ada modal, dah ada apa semua, nak sewa bangunan office. Nak ada office ni, cari pula tempat-tempat, tak buat research dulu. Tempat tu rupanya memang kawasan yang kerap banjir. Kawasan tanah runtuh. Kawasan apa-apa yang dahsyat lah, bencana alam ni. Yang biasa kat Malaysia ni tak ada yang teruk sangat. Gempa bumi ke memang tak ada lah. Cuma yang kita selalu banjir lah. Kawasan banjir. Jadi dia tak sedar, dia sewa tempat-tempat macam tu. Jadi untuk inilah kita lindung sebenarnya. Kau nak tahu. Betul. Dia bukan, kebakaran ni bukan dia kalau terbakar je aku lindung terbakar je lah. Tak, kita ada banyak. Sebab tu saya nak kongsi yang 5 ni. Satu ni perlindungan bencana alam. Satu adalah banjir. Banjir ni memang benda paling common kat Kuala Lumpur ni. Nak lagi bila musim-musim terkujuh ni, ada musim-musim hujan. Macam yang kita jadi hari tu lah kat Masjid Jamek tu. Sampai bomba kena tutup bawah tu. Sistem longkang tu macam mana. Jadi ini yang penting lah. Kita tak nak perabot kita dah lah baru startup business, baru beli perabot, baru beli apa semua kan. Tiba-tiba musnah macam tu je. Macam mana? Betul. Jadi kita nak elak benda-benda macam ni jadi. Subscribe lah perlindungan takaful ni. Betul lah. Ni macam tadi misalnya cakap dah nak musim tengkujuh ni kan, untuk orang KL ni ada ke tak? Ada ke tak? Check polisi ada ke tak kan? Cover ke tak kan? Check balik ada ke tak? Sebab dia bencana alam ni bukan banjir je yang dia ni, dia ada ribut taufan, dia ada kemarau, tanah runtuh, tsunami pun boleh. Boleh cover juga. Boleh cover juga, jangan risau. Yang kedua, macam biasalah perlindungan daripada kebakaran ni. Kebakaran ni tak pernah lah pula hari-hari dalam berita bangunan A terbakar. Betul. Syarikat ni terbakar. Memang jarang benda ni berlaku, tapi bila berlaku risiko kerugian dia tu besar. Betul. Macam kilang-kilang dia banyak mesin yang guna elektrik. Betul. Benda kalau ikutkan macam dia bila kebakaran bangunan ni, perniagaan ni kan, dia bukannya kemusnahan satu je. Kadang macam dia boleh jadi orang panggil tragedi juga. Sebabkan kemusnahan untuk bangunan kebakaran memang dahsyat lah saya cakap. Memang teruk lah. Kita ni sebab macam mana, kita ada modal. Modal kita mungkin besar lah untuk kita buat bisnes baru ni, startup bisnes ni. Jadi modal kita dah
kita dah beli stok, contoh gudang, kita dah beli banyak benda yang macam mana, senang terbakar, kain, paper ke apa, kita buat bisnes apa ni, file ke apa ke kan. Jadi tu pun boleh cover juga? Boleh. Okay. Ini kita panggil stok lah. Dia banyak dia punya perlindungan dia. Itu mungkin saya akan kongsikan di live akan datang lah. Cuma saya nak bagi tahu sanggup ke kita tengok stok barang kita tu terbakar macam tu je. Padahal kita dah beli banyak ni. Kita dah stock up banyak dekat kita punya kilang ke apa kan. Tapi tiba-tiba kilang tu mengalami kebakaran. Macam mana? Yalah. Kalau kita tak ambil perlindungan takaful, macam mana? Tuh. Lagi impak, panggil impak kewangan tu. Kita dah lah baru nak mula. Tiba-tiba jadi bencana macam tu. Macam mana kan? So bila ada orang panggil impact kewangan tu, sebab itulah kita kena ada cushion kewangan juga. Betul. Perlindungan kewangan juga. Supaya nanti contoh kalau kita ni benda tu musnah, kita tak ada, kita pun musnah sekali. Jadi at least kalau macam contoh claim pun, kalau siapa yang mungkin nak claim kos untuk buat balik bangunan tu, boleh juga kan. Betul. Tapi yang penting ambil coverage dia lah. Supaya nanti kita boleh dapat balik, kita tak ada masalah. Tak perlu dah kita keluar mungkin double amount lah. Tapi sekarang ni kita dah mungkin ada rugi sikit. Tapi sebabkan kita ambil takaful ni, kita dah buatkan perlindungan yang kita ambil setiap tahun tu jadi untung pula. Betul. Jadi dia kira bisnes juga sebenarnya benda tu. Betul. Okey, apa ni nombor 3 lah. Tadi dah nombor 2 kan. Nombor 3 ni perlindungan daripada kecurian. Dah. Sedih lah pula kan. Tadi dah terbakar. Ni orang kena curi pula. Kalau bencana alam, terbakar apa semua yang teruk ni kan. Lepas tu curi pula. Kecurian. Kecurian ni macam tadilah, kalau terbakar dia hangus macam tu je. Betul. Tapi bila kecurian ni, kita ni bila kita nak buat sesuatu ni, kita banyak, masyarakat sekeliling ni banyak mata-mata. Betul. Bila dia tahu kita nak buat ni je, mungkin dah kena aim ke apa ke kan. Ini yang saya rasa penting lah untuk startup bisnes ni dia ambil kira. Sebab sekarang ni ekonomi tengah gawat. Yalah. Jadi kita ni nak bajet-bajet je nak buat pun. Kalau baru nak start bisnes kan, nak apa ni, kita desakan hidup yang kita lalui tu. Jadi kita tak naklah usaha kita sia-sia, duit yang kita keluar sia-sia, modal apa semua kan. Jadi dalam pejabat ni mungkin dia ada simpan sedikit wang tunai ke kan. Kita ada save sikit-sikit lah, ada untung apa semua. Tapi tiba-tiba orang curi, macam masuk. Betul. Habis hilang. Macam mana tu? Ya. Dia kalau macam kebakaran tu, dia at least kalau kebakaran bila terbakar memang hilang tu, tapi ada abu lagi. Ini abu-abu pun tak ada kan. Semua dah habis. Semua habis. Licin lah panggil lah. Dah lah kena kopak lagi, duit hilang lagi. Betul. Ini yang kita rasa sangat penting lah. Duit kan, duit. Kita mesti bila startup business ni, dia bukannya terus dapat banyak, tapi adalah sikit-sikit, hari-hari orang datang, sikit profit apa semua. Tapi bila hilang semua macam tu, kita sedih lah kan. Jadi kita benda-benda macam ni kita boleh lindung lah. So macam mungkin ada orang macam sekarang dah rasa risau dah, terasa ada aware tu kan. So mungkin ada nak ambil kan, mungkin susah kan. So kita ada soalan daripada Raizam Jebat. Saya berminat nak ambil polisi takaful tapi PKPB kan. Ni mengharapkan pergerakan kita kan untuk pergi ke pejabat analisa sejarah. Ada tak cara yang mudah untuk berurusan dengan tuan? So macam saya sebut tadi, memang pejabat tu kita alulukan juga datang. Tapi kalau untuk masa sekarang, sebab KKM beritahu kan, kita ada PKPB ni tak boleh pergi suka hati kat tempat-tempat tu kan. At least kita kena hadkan kita punya pergerakan ni. So senang je, dia tak perlu dah, kita tak perlu pergi fizikal lah. Just WhatsApp saja. Call kita kan, pergi dekat, ada link dekat page kita ni, boleh WhatsApp, boleh email kan. Mungkin tak ada kat bawah, tak tahulah kan. So ada WhatsApp, kat bawah ni ada komen je. Jika letak kat atas ke? Kat atas ke apa? Kat atas ada number views. So boleh WhatsApp saja, email ke kan. Kalau siapa yang nak lebih profesional kan, kita memang sediakan ini. Memang SME ni kalau siapa yang ada lagi besar, dia akan pergi go for professional punya servis dan orang panggil urusan lah. So kita sediakan benda tu juga. Tak semestinya kalau kita ni nak benda kecil-kecilan juga. So kalau mungkin ada yang kawan-kawan ke yang menguruskan satu big company kan, contoh kawan-kawan tu head of accounting kan, dalam sebuah company tu, lepas tu tengok risiko tak ada kan, risiko tinggi, lepas tu dia tak cover lah kan.
So boleh bagi tahu kawan juga. Cara dia senang je, WhatsApp saja, boleh email je. Sekarang dah canggih dah. Sekarang canggih dah. Tak payah susah-susah datang kat Tak sini. datang kertas ke apa tak perlu dah macam tu perlu sangat dah. WhatsApp, online. Boleh. So itu soalan ni memang kita berkait rapat lah yang apa. Tuan Cik Razizam jangan risaulah. Boleh call je, WhatsApp, boleh call je, email je, semua boleh. Betul. Kita banyak ejen-ejen yang boleh membantu. Betul. Okey. Saya sambunglah untuk nombor 4. Tadi nombor 3 kan, nombor 4. Ini saya boleh kira sebagai benefit juga sebenarnya. Contoh kita start up business, kita hire lah kawan-kawan kita, mungkin lah yang kenalan lah, 2-3 orang nak jadi staff. Okey, tapi kita kenalah jaga juga staff ni. Kalau pergi syarikat besar, mereka ada bayarkan takaful, takaful untuk staff-staff dia orang sebagai satu benefit lah. Orang panggil medical ke apa ke, PA ke kan. Kita pun ada lindung juga untuk SME ni. Untuk kemalangan dan kecacatan lah. PA accident tu kan. Kalau dia datang kerja accident ke atau apa ke, kita memang ada SOSO ke apa semua. Tapi ini sebagai benefit untuk staff-staff kita tu. Jadi yang memerlukan rawatan perubatan yang besar, yang mungkin staff kita tu tak ada banyak duit sangat, atau mungkin staff kita tu tak ada life insurance pun. Yang tak ambil life. Jadi dengan perlindungan dari kita punya bisnes ni boleh membantu serba sedikit. Saya rasa benda ni sangat dialu-alukan lah kan. Jadi orang pun nak kerja dengan kita. Kita ambil medical kecacatan dan kemalangan ni. Sebab benda ni pula staff akan rasa aku ni dihargai kerja kat sini. Kita ada benefit dia, bukan kerja saja je. Walaupun benda tu startup business je. Okey. Mungkin ada yang macam risau kan. Mungkin kat sini ada lampu kat atas sini, kita risau takut jatuh kan. Kita ni tak ada goyang-goyang. Goyang-goyang kipas tu goyang-goyang kan. So kita takut benda tu kan. So untuk buat kita punya staff pun rasa macam tak sure nak kerja lagi ke tak kan. Takut nanti bila sekali dia buat dia buat kerja office lah kan. Lepas tu jatuh lampu atas kepala dia kan. Memang dia pun tak ada medical card semua kan. Contohlah tak ada medical card. So benda tu akan orang panggil sikit lah membantu. Kita boleh bantu sikit-sikit. Betul. Kalau ada benda-benda macam ni berlaku. Okey. Yang saya rasa perkongsian saya yang terakhir, yang nombor 5, kita ada mewujudkan perasaan tenteram antara pemilik startup business ni. Tenteram ni sebab apa? Dia dah senang dah hati dia. Betul. Bila aku dah faham apa yang aku nak ambil ni, lain-lain dah boleh dah. Betul lah. Sebab bila kita tak faham, susah lah. Macam saya cakap tadi, priority lah. Perlindungan takaful ni adalah priority. Jadi bila dia dah faham, dibagi peace of mind untuk startup business CEO yang baru-baru ni. Ialah muda kan, mari nak tahu benda-benda macam ni. Yalah. Dia fikir seronok. Untung je. Jadi benda-benda yang remeh, saya anggap remeh ni lah. Dia macam tak apalah, tak jadi kot. So kalau macam apa tu, macam kalau kita letak first takaful ni kan, saya cakap kan. Lepas tu benda lain, kita nak beli stok kuih tiaw, kita nak buka kedai kuih tiaw, kita nak hire tukang masak kuih tiaw, semua buatlah. Kita pun rasa okey semua. Kalau tak nanti bila tak ada fire takaful, kita nak beli stok ni nanti hilang kan stok ni. Kedai ni nanti terbakar lah, staff ni takut nanti kena panas pula kan. Masak kuih tiaw kena panas kan. Kena macam-macam apa semua dekat tempat kerja. So kita letak dulu fire takaful tu as in yang paling first, yang priority. Paling utama. Sebab jangan fikir perlindungan takaful, dengar takaful kebakaran, terbakar je. Aku punya kedai okey je. Yalah. Tak ada pun yang akan mewujudkan spark kebakaran ke apa. Tapi dia lupa dalam takaful kebakaran tu kita lindung apa yang saya cakap. Betul. Curi lah, kena kopak lah kedai lah, banjir lah, benda-benda macam tu lah. Jadi kita kena faham apa yang saya cakap tadi, kena faham polisi yang kita ambil, apa yang kita subscribe tu. Okay. Takaful ni sebenarnya mudah je sebenarnya. Betul. Dia tak adalah susah sangat orang dengar takaful takut kan. Jangan, benda ni mudah sangat. Kalau kita faham risiko bisnes kita, apa yang kita nak cover, apa semualah. Jadi benda-benda ni kita kena jaga. Betul.
So macam menurut Miss Sarah lah kan, apa yang peniaga kecil ni kan perlu yang sedar kan tentang pemilikan takaful kebakaran ni untuk SME ni kan. Key point untuk mereka faham takaful orang panggil SME Bizcare kan. Kita ada brand kita lah sendiri kan. So kita punya kan hit by T kan, apa fire takaful tu, apakah key point yang dia kena faham untuk SME peniaga kecil ni? Satu senang je. Dia satu point je yang dia kena ingat. Okay. Kita pengurangan risiko. Pengurangan risiko kerugian. Kita ni nak buat bisnes, startup bisnes, kita nak untung. Kita tak nak mula-mula baru nak apa orang panggil step pertama baru nak terjun ke bidang perniagaan ni dah rugi dah. Sebab apa kita tak ambil apa orang panggil, tak ambil benda tu sebagai priority. Betul. Rasa benda ni remeh, tak ambil berat benda ni. Padahal benda ni perlu kita tahu, yang kita perlu ambil tahu dengan lebih lagi awareness tu kena ada. Sebab inilah pengurangan risiko kerugian. Semua orang tak nak rugi. Nak lagi bila kita baru nak terjun dalam bidang-bidang perniagaan ni. Betul. Contoh kalau kita punya cost tu modal kita 10,000, kita nak untung 100,000 kan. Betul. Lepas tu kalau kita nak buat bangunan tu pun dah kira dalam berapa, memang sampai 100,000 jugalah kan. Bila terbakar apa modal tu dari segi mungkin bangunan semua, staff pun terbakar juga kan. Mungkin dia cedera semua, kita dah rugi macam-macam dah. Kalau kita tak ada takaful yang mungkin kita ambil dalam berapa kan, ikut bawah 10,000, bawah 5,000, bawah 1,000 pun ada juga benda macam tu. Okay, untuk buat permulaan ni janganlah kita ambil banyak sangat. Kita tengok dulu kita punya bisnes ni macam mana. Dia ikut kita punya, bukannya bila kita buat bisnes terus besar macam Tuan Haziq cakap tadi. Betul. Mungkin kita akan mula step by step, baby step lah. Okay. Kita ada Zul Hafiz Syam join. Terima kasih Encik Zul Hafiz. Terima kasih lah kerana join kita kan. Mungkin Encik Zul Hafiz ni, kalau ada yang viewers kita yang baru, yang join lama tadi tu, dia dah faham dah benda ni. Kalau Encik Zul Hafiz tak faham juga, baru start ni kan, kita baru cakap tadi pasal apa, 100,000 tiba-tiba kan, terkejut kan. Tiba-tiba apa benda ni. So terus boleh tengok kat awal-awal ni. Just slide je nanti. Lepas live kita ada live ni, kita akan post upload dekat kita punya page lah benda tu. So boleh tengok balik. Tapi sekarang ni layan dengan kita dulu lah, live kita dulu. Nanti kita akan upload lain lah. Lepas tu apa yang saya cakap tadi tu lah, yang impact, financial impact ni, risiko pengurangan kerugian. Impak kewangan ni kita tak nampak, tapi bila dah jadi, mana nak menggagau cari duit ni. Kan. Jadi benda-benda macam ni kena peka lah. Ini apa yang saya rasa lah. SME ni yang punya, kalau yang besar-besar saya rasa mereka dah ada dah. Mereka dah ada sendiri punya fire takaful apa semua. Tapi yang kita tengok yang peniaga-peniaga kecil ni yang baru nak naik ni. Betul. Jadi kita kena tolong mereka sebenarnya. Bukan nak apa pun, kita nak bagi awareness dekat diorang ni. Sebab diorang ni baru nak mula, baby step orang panggil kan. Jadi kita kena guide apa yang mereka perlu ada, apa yang mereka perlu tak ada, atau benda-benda macam ni lah. So ini yang saya boleh nampak lah kan. So tanggungjawab ni memang kita pun care juga dengan SME business ni kan. Kita care dengan orang-orang peniaga kecil ni. Lepas tu anda pun, kalau anda panggil macam ambil berat juga dengan perniagaan anda, tanggungjawab kita bersama lah, bagi semua lah sebenarnya, bukannya satu pihak saja. Ini sebenarnya kita panggil macam kita bekerjasama juga dengan anda semua. Betul tak misalnya? Betul. Saya setuju. Sebab kita kalau nak cakapkan pasal startup business ni, kalau tijarah bersama juga. Betul. Kita semua ni bermula daripada startup business. Yang business bukan yang dah 10 tahun, 20 tahun dah ni. Kita pun baby step juga. Dan kita pun belajar setiap hari apa yang perlu penambahbaikan. Jadi kalau nak tengok sebagai contoh terdekat, kami lah yang dalam tijarah. Okay, kalau kami boleh buat, apatah lagi startup business yang baru nak mula. Jadi macam saya nak tahu jugalah, kalau ni macam soalan kita mungkin macam spesifik sikit. Kalau SME business ni kan, dia dah ubah suai office kan, dia terkecuali ke, macam dia perlu ambil ke tak, atau bagaimana? Kita kalau dia renovate dia punya office, okey boleh. Dia kena ambil all risk lah. Dia ada macam saya cakap tadi, kita ada kategori-kategori dia. Jangan risau macam aku dah renovate office ni. Kod apa? Okey. Cik Raizam Jebat. Terima kasih kita punya fan. Terima kasih tuan. Sangat jelas. Alhamdulillah. Ni pun Miss Sarah beritahu banyak lah jugalah. Perkara benda simple yang untuk tuan-puan dengar sikit dah faham dah. Lepas tu dah boleh
dah ada kesedaran tu. Itu yang kita nak. Saya tak nak bagi yang terlalu apa panggil teknikal lah, orang tak faham. Tak faham. Kita nak bagi apa general knowledge, general ilmu yang boleh semua orang viewers boleh ambil apa yang kita kongsikan pada hari inilah, atau dengan live apa yang kita dah buat sebelum ni. Lepas tu macam tapi renovation tadi kan, renovation tadi tu boleh je, tak ada masalah. Okay. Cuma kita kena declare lah dengan kalau kita jumpa agent, kita bagi tahu lah kita punya office ni kita reno apa. Betul. Kita kena declare apa semua, dan kita akan, sebab tu bergunanya kita agensi yang besar macam ni untuk kita explain. So dia jadi macam personal, orang panggil financial risiko, financial risk. Bagi tahu je kita, nak tambah bil sikit. Kita ni sebagai advisory juga. Advisory juga. Jadi jangan risau, kita sentiasa dekat sini, sentiasa menolong viewers atau customer-customer yang datang dekat sini. Betul. Membantu mereka memahami polisi mereka. So kalau macam kita nak hire advisor untuk kita punya company pun, mungkin 1,100 tu kena wajib dah gaji dia kan untuk setiap bulan kan. Betul. Lepas tu kalau advisor bagus, dia akan lagi tinggi kan. Betul. So kita ni macam bukan free jugalah, boleh minta je kan. So nak ambil apa-apa, kalau kita nak ambil fire takaful semua kan, ataupun ada ubah suai kita punya, nak ubah suai kita punya coverage, boleh bagi tahu kita terus lah benda tu. Oh, sekarang dah pukul 12.16 dah. Okey. Terlebih dah ini. Terlebih lah. Jadi apa yang saya nak tekankan kat sini, kepentingan untuk peniaga-peniaga kecil fahamlah dengan perlindungan takaful ni bukan setakat terbakar je. Banyak benda lain yang boleh kita cover, kecurian, bencana alam, kita untuk staff-staff kita yang baru ni kan, kita nak first step kita tu senang, smooth. Senang, betul lah. Jangan bila satu step kita tu dah pincang, yang lain pun. Satu lagi, tarik takaful yang paling atas. Betul. Jangan jadi yang lain-lain. Pakai helmet atas kepala lah. Helmet tu adalah takaful sebenarnya. Jadi benda tu first thing first, takaful. Perlindungan apa yang kita nak, dan faham nature of business kita, faham lokasi business kita. InsyaAllah tak ada apa pun sebenarnya. Kena faham tu je. Kalau tak faham juga, boleh tanya kita ni yang expert kan. Tak ada expert, tapi kita boleh membantu. Kita tak ada masalah. Kita nak kalau tuan-puan nak apa-apa bantuan, tak ada masalah. Nak datang boleh. Kalau dah macam tengah CMCO sekarang ni, PKPB sekarang ni, tak boleh datang, tak apa, boleh je WhatsApp kita. Apa yang menjadi masalah bagi anda-anda semua, ada masalah ke, nak nasihat ke, betul, apa yang boleh kita bantu, kita bantulah. Jangan risau. Saya rasa banyak jugalah Misara beritahu hari ni tentang banyak juga hari ni. yang tapi simple, memang simple. Saya pun boleh ingat. Satu ada 5 faktor, satu lagi ada 1 je kan. Point senang je nak ingat kan. So saya berterima kasih kepada Misara jugalah, dan juga kru yang jaga juga kat sini lah. Kita ada kru sebenarnya. Kita ada kru yang jaga live ni. Orang juga je tak nampak. So terima kasih juga untuk live ni lah kan. So dia punya panggil macam hari ni punya perumpamaan ataupun conclusion lah kan, saya cakap lah. Saya simple je. Air yang tenang, jangan sangka tiada buaya benda tu kan. So mungkin ada kebakaran. Air yang tenang kan, kita tahu ada kebakaran kan, ada kecurian. So benda tu sangat penting. Ini simple je perumpamaan tu, tapi sangat powerful untuk orang SMB ni kan. Sebab air yang tenang tu tempat-tempat market-market yang kecil je kan. So bila ada buaya macam tu ataupun kebakaran, bencana benda ni, ini yang akan ngap terus lah. Hati-hati dengan buaya. Hati-hati dengan buaya. Okay. Mencegah lebih baik pada merawat. Tu yang pentingnya. Jangan bila dah jadi baru kita dah terhantuk baru tergadang. Okay. So saya pun kalau siapa nak bertukar kasih dengan saya juga, betul lah, boleh kan. So mungkin lah kan, sama-sama lah saya sebut lah terus lah. So hari ni kita buat live ni sebabkan tentang fire takaful lah semua benda tu. So minta tuan-puan share lepas ni, sebab kita dah habis lah benda ni. Lepas ni live ni kita dah habis untuk hari ni kan. So kalau ada apa-apa nak juga kan, boleh just WhatsApp kita ataupun PM kita kan, kata nak tahu pasal ni, pasal ni, bagi tahu je terus. Kita boleh buat tajuk tu, kita boleh kupaskan sedikit demi sedikit dan secara mudah lah benda tu. So saya harap tuan-puan faham tentang tajuk hari ni adalah SME versus fire takaful kan benda tu kan. So penting tak benda tu kan. Lepas tu awareness tu kena ada ke tak kan. So bagi saya ini dah cukup
cukup panjang juga lah. Cukup panjang lah hari ni. Cukup panjang dah. Dan cukup faham lah benda tu. Memang orang panggil dah boleh hadam terus lah. Dia tak sampai telan-telan tercekik tak. Telan terus hadam kan. So saya harap tuan-puan boleh share dekat kawan yang buat bisnes ataupun tuan-puan sendiri buat bisnes, tanya soalan. So saya rasa itu saja untuk hari ni punya live. So apa-apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton. Bye.